Sama juga macam level JDT bila main dekat ICL. Okay, JDT main dekat ICL pernah menang ke besar-besar? Tak pernah kan? Okay, so JDT dekat ICL tak menang besar-besar sebab apa? Kita tahu bila JDT kalah dekat ICL, kita cakap ya memanglah JDT kalah dekat ICL sebab liga ataupun tim pasukan yang JDT lawan dekat ICL ni semua tim-tim yang besar-besar yang hebat. Okay, aku bukan nak ulas tentang perlawanan antara JDT dengan BRM ni sebab yes, benda ni dah lama, dah seminggu dah. Game antara JDT dengan BRM dengan kemenangan besar 10-0 JDT ni. Aku tak buat video tentang review perlawanan tu sebab aku tak sihat. Memang aku tak sihat sangat-sangat. Tapi aku just nak komen tentang satu video yang aku jumpa. Aku percaya korang juga dah tengok video-video ni kan. Korang dah tengok video ni. Komen daripada Azmir Yusof, iaitu kapten pasukan BRM, iaitu bekas pasukan ataupun bekas pemain pasukan Kedah kan. Okay, Azmir Yusof kata betul. Yang kena 10-0 semalam tu. Tapi be realistic lah brother. Kita orang M3 dan JDT satu tim yang besar dalam Liga Malaysia. Tim Super League pun kalah dengan JDT kan. So kita orang dapat main ke di JDT punya padang pun dah satu rahmat dah untuk kita orang. So itu kita orang jadikan satu pengalaman lah. Walaupun kena 10-0 ke 20-0 ke, untuk aku macam not fair lah kan. Turunkan segala player import and naturalisasi yang kita orang ni player yang tak cukup pengalaman. So lawan dengan ATM3 yang 100% local player. So time ni lah patutnya coach korang tu turunkan player-player tempatan juga daripada JDT. Kita orang dah bagi pun yang terbaik semalam. Kita orang tak parking bus sekalipun. Kita orang main gameplay kita orang and okay, berkenaan dengan video tu kan, bila aku tengok, aku sebagai orang yang selalu mengulas berkenaan dengan perlawanan JDT, player-player JDT, tentang performance JDT, tactical dan juga corak permainan statistik JDT ni, bila aku tengok video tu, aku rasa aku nak tanya orang yang komen ataupun orang yang bertanya soalan dekat Azmir Yusof tu, adakah dia tu fans JDT? And aku harap orang tu bukan fans JDT lah, okay? And aku harap sangat supaya tak ada mentaliti macam tu dalam fans-fans JDT dekat Malaysia ni, okay? Benda tu sangat tak elok. Okay, betul JDT menang 10-0 lawan dengan pasukan BRM, pasukan daripada Liga M3. Dekat Malaysia ni ada banyak liga, okay? Yang paling kita kenal, yang paling kita maklum adalah Liga Super. Dan tempat kedua adalah Liga Perdana. Dan ada lagi liga dekat bawah tu. Termasuklah Liga M3 yang diduduki oleh pasukan BRM FC daripada Kuala Kangsar ni. Okay, so kalau kita tengok dari segi level liga pun memang kita dah nampak jauh beza lah antara Liga Super dan juga Liga M3 yang diduduki oleh BRM. Dalam video tu juga Azmir Yusof dia berkata, dia macam tertanya-tanya kenapa coach JDT nak turunkan player import, player naturalisasi. Even dah tahu dah pasukan BRM ni pasukannya memang 100% lokal, tak ada import, tak ada naturalisasi. Kenapa nak turunkan juga player-player import? Okey, pada pendapat aku tentang statement kenapa nak turunkan juga pemain import Okey, JDT sebenarnya kalau kita tengok dari segi senarai pemain yang ada dalam pasukan JDT ni, ramai pemain, okey. Dari segi local players, ada dari segi import players, JDT ada ramai pemain. So benda ni terpulang pada coach sendiri nak guna player mana untuk games, nak simpan player mana untuk games, letak dekat substitute ataupun nak turunkan untuk main dengan JDT 2. Itu terpulang kepada coach kan. Tetapi apa yang aku nampak, kenapa Benjamin Mora nak gunakan juga player import dan naturalisasi dalam perlawanan tersebut? Macam JDT ni pasukan besar, Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia. Yang paling utama sekali, paling besar adalah ACL bulan April ni nak mula. So Benjamin Mora dia kena bijak menguruskan JDT dengan lesen UEFA Pro yang dia ada tu, buat rotation antara player-player ni. Okay, kalau kita tengok dalam perlawanan JDT menentang pasukan BRM, Benjamin Mora sebenarnya tak turunkan player utama ataupun tak menurunkan skuad utama JDT pun. Keeper sampai ke forward tak ada Farizal, dalam bangku simpanan pun tak ada Farizal, Corbin Ong pun tak ada, Bertrand Silva pun tak ada, Leandro pun tak ada. Kebanyakannya player-player yang turun dalam keserasan utama dan juga dalam bangku simpanan, player-player yang memang bukan player utama lah, senang kata kan, bukan player utama, supaya player-player JDT ni yang utama sebelum ni dapat berehat. Okay, macam aku dalam perlawanan tersebut, aku tengok Safawi Rashid ada mainkan. Bagi pendapat aku, game malam tersebut Safawi Rashid tak perlu main pun rasanya. Dia boleh rehat. Turunkan Akhyar Rashid, Sumareh ada, Daniel Amir pun ada kan. Walaupun yes betul memang diorang diturunkan dalam keserasan utama. Akhyar Rashid pun ada and Sumareh pun masuk substitution, Daniel Amir pun masuk sub. Tapi why not
kita boleh gunakan player-player yang jarang digunakan dalam 11 utama ni sebagai player ke-11 utama kan. Rehatkan Safawi Rashid untuk main kat Liga Malaysia dan untuk fokus on ACL. Tetapi nak rehatkan player ni bukan boleh rehatkan lama-lama kan, khususnya player-player utama ni. Diorang kena ada minit permainan juga, okey, untuk persediaan main dekat ACL. Kalau diorang berehat terlalu lama, nanti kaki tu keras. Tu je lah. Okey, back on our topic tentang BRM lawan JDT kan. Aku sangat-sangat respect pasukan BRM ni dari segi coach dia dan juga dari segi barisan-barisan pemain dia. Sebab apa? Coach pasukan BRM ni tidak menerapkan permainan secara parking bus ke, secara all out defense ke, tidak. Kalau kita tengok dalam perlawanan tersebut, pasukan BRM dia tak parking bus, dia tak defend gila-gila. Dia tak defend macam pasukan-pasukan Liga Malaysia ataupun pasukan-pasukan dalam Liga Super. Bila jumpa JDT, parking bus kau-kau punya. Oh, macam takut sangat. Tapi pasukan BRM ni, walaupun dia daripada Liga M3, tapi dia jumpa dengan JDT ni, dia tak parking bus pun, dia relax je. Okay? Siap diorang main counter, diorang try untuk pressure walaupun tak ada percubaan tepat ke gawang. Okay? Tapi diorang tak parking bus. Benda ni yang aku sangat-sangat respect lah pasukan Kuala Kangsar ni kan. Memang baik lah. Sebab tu lah diorang bolos sampai 10-0. Kalau diorang parking bus, aku percaya diorang tak akan bolos sampai 10-0. Mungkin dalam 5-6-0 je. Okay, tapi sebab diorang ni menunjukkan diorang ni tak parking bus, diorang ada mentality nak lawan sampai dapat penalty di hujung perlawanan tu. Maksudnya apa? Sampai hujung perlawanan minit ke 90 tu diorang still boleh dapat penalty. Maksudnya diorang still menekan sampai ke akhir perlawanan. Sebab itulah diorang bolos sampai 10 biji. Team BRM ni aku respect sangat-sangat. Diorang tak parking bus. Inilah semangat kesukanan yang kita nak tengok. Okay? And juga JDT pun dalam masa yang sama, JDT pun nak jaga reputasi pasukan ataupun klub JDT FC ni kan, yang dah terkenal boleh kata serata dunia. Okay, diorang nak juga mencipta satu rekod jaringan terbesar pasukan JDT ni. So, apa salahnya diorang gunakan perlawanan pusingan pertama Piala FA ni sebagai tempat untuk diorang buktikan yang diorang boleh mendapat jumlah jaringan yang besar dalam satu perlawanan. So, jadi perlawanan antara JDT dengan BRM ni adalah satu perlawanan yang boleh katakan rekod paling banyak skor JDT dalam satu perlawanan, iaitu 10-0. So, benda ni boleh digunakan sebagai commercial value. Okay? Orang nak sponsor kita, cakap, klub aku, pasukan aku boleh lawan rekod 10 biji, 10-0 lawan dengan pasukan sekian-sekian dekat stadium kami. Ni rekod yang kami ada. Okay, boleh gunakan sebagai commercial value. Aku sendiri merasakan BRM ni bukan cacalang pasukan. Okay, dia tak seperti pasukan dalam Liga Super. Okay, tapi pasukan BRM ni diorang berani untuk meninggalkan defense diorang, 3 orang ataupun 2 orang defense yang diketuai oleh Azmi Yusof. Diorang berani tinggalkan 3 ataupun 2 orang defense, yang lain semua naik atas. Okay, sebab tu bila diorang hilang bola, jadi counter attack, masa itulah diorang kalang kabut dekat dalam kawasan kotak penalti ataupun dalam kawasan midfield dan ke bawah. Tapi aku rasa BRM ni dalam Liga Malaysia ataupun dalam Liga M3 dekat Malaysia ni, diorang boleh pergi jauh. Kalau tengok dalam Liga punya statistik, diorang memang berada dekat top-top jugalah kan, bukan pasukan biasa BRM ni. Overall, kita rakyat Malaysia, especially minat bola sepak ni kan, janganlah kutuk-kutuk macam tu. Tak perlu pun cakap-cakap macam tu kan. Benda ni sukan ni semua kita sukan je lah, tak ada apa pun. Menang kalah, okay, ingat JDT boleh menang 10-0 lawan dengan BRM dekat Piala FA. Menang 10-0 dengan BRM ni level tak sama. Okay, sama juga macam level JDT bila main dekat ICL. Okay, JDT main dekat ICL pernah menang tu besar-besar? Tak pernah kan. Okay, so JDT dekat ICL tak menang besar-besar sebab apa? Kita tahu bila JDT kalah dekat ICL, kita cakap, ya memanglah JDT kalah kat ICL sebab liga ataupun tim-tim pasukan yang JDT lawan dekat ICL ni semua tim-tim yang besar-besar, yang hebat. Menang ataupun kalah 2-0 tu kira biasalah tu. Sekurang-kurangnya dapat pengalaman. Player-player JDT dapat pengalaman. Sama juga macam player-player BRM ni. Okay, walaupun diorang kalah 10-0, tapi diorang boleh gunakan pengalaman berlawan dengan pasukan yang hebat macam JDT ni sebagai pengalaman player-player diorang. JDT main kat ICL pun tak perform macam mana. Sebab apa? Sebab lawan tim yang kuat-kuat dekat Asia. Okay, so bila kat Malaysia ni, JDT boleh perform sebab apa? Lawan dengan tim-tim yang bawah-bawah pada level JDT. So benda sama je. JDT dekat Malaysia macam ni, pasukan-pasukan lain dekat Malaysia macam ni. Okay, tetapi bila JDT main dekat SL, JDT macam ni. Pasukan-pasukan lain dekat SL macam ni. So benda ni sama je. So jangan kutuk-kutuk. Nanti bila JDT main kat SL, kalau kalah, orang kutuk balik JDT. Okay, so apa pun kita kena harmonikan bola sepak ni lah, sukan-sukan dekat Malaysia ni. Okay, so itu saja komen aku berkenaan dengan ni. Assalamualaikum.